Hakim kedua tarik diri. Kes Najib saman Tommy Thomas ditangguh lagi. Tun Mahathir tegas tidak pernah iktiraf kewujudan Israel. Dakwa video PMX disunting, Fadli Syahari persoal kerajaan tidak ambil tindakan. Gerakan sifatkan kerajaan gagal tangani defisit kewangan negeri. KPKM kesan 42 isu tadbir urus punca penggantungan nafas. Isteri Allahyarham Tun Daim teruskan kes demi bersihkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Faizah Jamaluddin menarik diri daripada mendengar rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk mengembalikan semula saman 1.9 juta ringgit terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas atas dakwaan salah guna jawatan awam. Faizah merupakan salah seorang daripada panel 3 hakim berhasrat untuk menarik diri daripada mendengar rayuan itu atas alasan suaminya pernah bertugas dalam syarikat juru audit bebas PricewaterhouseCoopers PwC Sdn Bhd. Syarikat terbabit dilaporkan telah menyediakan skop dan perkhidmatan kepada One Malaysia Development Berhad 1MDB yang mana Najib sebelum ini diperintah membela diri atas 4 kes menggunakan kedudukan untuk suapan hampir 2.3 bilion ringgit. Pada 4 Oktober tahun lalu, Hakim Dato' Azizah Nawawi turut menarik diri daripada mendengar rayuan kes berkenaan atas alasan suaminya pernah berkhidmat di bawah Tommy selain kes berkenaan melibatkan kepentingan awam. Sebelum ini, Najib falkan saman terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas pada 22 Oktober 2021 kerana mendakwa pertuduhan terhadapnya adalah sebahagian daripada langkah yang telah dirancang lebih awal oleh Tommy dan ia juga selaras dengan rancangan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Malaysia tidak pernah mengiktiraf Israel kerana ia merupakan sebuah negara haram. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata demikian sambil menjelaskan Israel ditubuhkan secara haram tanpa pungutan suara dalam kalangan penduduk Palestin seperti yang Malaysia lakukan di Sarawak, Sabah dan Singapura. Beliau yang berkata menerusi Facebooknya mendakwa Malaysia hanya akan mengiktiraf Israel jika negara haram tersebut mengiktiraf Palestin. Sebelum ini timbul dakwaan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengiktiraf Israel. Bagaimanapun beliau membidas dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai tindakan tidak bertanggungjawab dan memperbodohkan rakyat. Ketika menjelaskan pendirian Malaysia, Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa negara ini tidak mengiktiraf Israel secara berdasarkan hukum, meskipun keberadaan negara itu di peringkat antarabangsa adalah fakta. Kerajaan digasa mengambil tindakan terhadap pihak yang didakwa menyunting video temubual Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di CNN baru-baru ini. Gesaan itu dilakukan oleh Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari yang mendakwa kerajaan tidak mengambil sebarang tindakan berhubung dakwaan tidak bertanggungjawab itu terhadap kepimpinan negara. Ketua Penerangan Pasir itu mengulas kenyataan Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi Fazil yang mengatakan video temubual Datuk Seri Anwar bersama Richard Quest daripada CNN disunting oleh pihak tidak bertanggungjawab bagi memberi gambaran seolah-olah kerajaan mengiktiraf kewujudan Israel dan berniat untuk mengelirukan orang. Jurucakap Kerajaan Perpaduan itu berkata video tular tersebut tidak menggambarkan konteks pendirian yang disampaikan Perdana Menteri, iaitu Malaysia akan terus melindungi kewujudan Palestin dan tidak akan pernah sesekali mengiktiraf negara haram Israel. Video tular tersebut serta beberapa portal mendakwa Datuk Seri Anwar mengiktiraf hak Israel untuk wujud dan untuk mempertahankan diri dalam wawancara tersebut.
Media sebelum ini melaporkan pemimpin pembangkang dan aktivis pro-Palestin melahirkan rasa terkejut dan kesal terhadap pendirian Datuk Seri Anwar yang didakwa menerima hak Israel untuk wujud dan hak untuk mempertahankan diri. Seorang pemimpin dari gerakan menyifatkan kerajaan negeri Pulau Pinang gagal dalam pentadbiran susulan cadangan menaikkan cukai dalam Belanjawan Negeri 2025 bagi menyelesaikan masalah defisit keuangan. Pengerusinya Oh Tong Kiong berkata, langkah tersebut mencerminkan kerajaan negeri hanya tahu membebankan rakyat tanpa memikirkan tindakan untuk meningkatkan pendapatan negeri atau berbelanja dengan berhemah. Beliau juga mempersoalkan Ketua Menterinya, Chow Kon Yeow yang tidak mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan pendapatan negeri. Tambah Tong Kiong, tindakan kerajaan negeri itu sudah pasti akan mendapat tentangan hebat daripada rakyat Pulau Pinang, terutama ketika mereka berdepan dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Justru beliau menyeru kerajaan negeri untuk menjadi lebih bertanggungjawab untuk mencari pendapatan negeri tanpa membebankan rakyat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mengenal pasti 42 isu tadbir urus dan tata kelola dalam Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) yang didedahkan melalui laporan pengauditan khas pada 2018. Memberitahu Dewan Rakyat, Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, bagaimanapun tindakan penambahbaikan ke atas isu berkenaan tidak dapat dilaksanakan akibat peralihan kerajaan pada ketika itu. Beliau menjawab soalan Sim Zezin yang meminta penjelasan berkaitan kontroversi yang berlaku dalam NAFAS dan apakah hala tuju kementerian dalam struktur semula pertubuhan itu. Dalam pada itu, Muhammad memaklumkan ekoran penggantungan perlembagaan NAFAS yang berkuat kuasa pada 1 November lalu, ia kini ditadbir oleh pentadbir yang dilantik oleh pendaftar. Katanya laporan pihak pendaftar Pertubuhan Peladang sepanjang tempoh penggantungan perlembagaan NAFAS akan dilaporkan terus kepada Jemaah Menteri dari semasa ke semasa. Dalam masa yang sama, Muhammad berkata sebanyak 8 strategi pembaharuan dan hala tuju dilaksanakan kementerian dan lembaga Pertubuhan Peladang dalam menstruktur semula NAFAS, termasuk menambah baik tata kelola serta penilaian dan penstrukturan semula tadbir urus NAFAS. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini memaklumkan memulakan siasatan berhubung kewujudan kartel dalam pengagihan dan perbekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan di bawah kawalan sebuah kementerian yang dianggarkan bernilai 1.8 bilion ringgit. Tuh Puan Naimah Abdul Khalid mahu pendakwaan kes gagal mengisytiharkan harta membabitkan suaminya Allahyarham Tun Dr. Daim Zainuddin di Mahkamah Session Kuala Lumpur diteruskan demi membersihkan nama bekas Menteri Kewangan itu. Menerusi satu kenyataan media, Naimah berkata sudah menjadi hasrat arwah suaminya supaya perbicaraan diteruskan sehingga tamat walaupun selepas pemergiannya. Susulan itu, beliau berkata tiada keperluan bagi Peguam Negara atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mahu menyemak atau menamatkan pendakwaan terhadap Daim. Beliau berkata bukan sahaja tiada keperluan untuk AG atau Ketua SPRM menyemak semula atau menarik balik pendakwaan terhadap tokoh korporat itu, malah pihak Daim juga tidak mahu membuat permohonan supaya kes berkenaan dihentikan. Menurutnya, pihak Allahyarham tidak akan membenarkan individu terbabit berselindung di sebalik kematian Tun Daim semata-mata mahu mengelak daripada mengambil tanggungjawab di atas fitnah yang dilontarkannya berulang-ulang secara terbuka. Katanya pembebasan bekas pemimpin UMNO itu kelak akan membuktikan pengkhianatan dan pembohongan pihak berkenaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilas, Assalamualaikum dan salam sejahtera.